Mahkamah hari ini telah pun melepas dan membebaskan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin atas 4 tuduhan. Dia ada 7 tuduhan, saya ada 4 tuduhan. Ya, katanya menggunakan kedudukan untuk rasuah berjumlah 232.5 juta bagi parti pimpinannya, Parti Bersatu. Jadi Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein membuat keputusan berkenaan selepas membenarkan permohonan Tan Sri Muhyiddin untuk membatalkan tuduhan tersebut. Jadi sebelum ini media melaporkan bagaimana Tan Sri memfailkan notis usul untuk membatalkan tuduhan itu pada 18 April lalu dengan menamakan pendakwa raya sebagai responden. Pengurusi Presiden Nasional itu memohon supaya dilepas dan dibebaskan daripada 4 pertuduhan dikenakan terhadapnya dan memohon prosiding di Mahkamah Session ditangguhkan. Jadi melalui affidavit sokongan yang difailkan bersama dengan notis itu, Tan Sri Muhyiddin mendakwa 4 tuduhan adalah cacat dan tidak sah di sisi undang-undang kerana bercanggah dengan Seksyen 152 Kanun Acara Jenayah. Ini berikutan dakwanya tiada mana-mana satu pun dalam tuduhan terbabit mendedahkan kesalahannya mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 di bawah Akta SPRM. Saudara, kerana waktu beliau menjadi Perdana Menteri, tuduhan tersebut beliau didakwa menggunakan kedudukan untuk suapan berjumlah 232.5 juta daripada 3 syarikat, iaitu Bukhari Equities Sdn Bhd, Nepturis Sdn Bhd dan Manpo Sdn Bhd, serta daripada Datuk Azman Yusof bagi pihak Parti Bersatu. Dan beliau didakwa melakukan perbuatan itu di Bank CIMB, Cawangan Menara KL, Jalan Session Central antara 25 Februari 2021 dan 16 Julai 2021 serta 8 Februari dan 8 Julai 2022 mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Ahli Parlimen itu didakwa oleh Mahkamah Session Shah Alam pada 13 lalu atas pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah 5 juta dan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Session. Saudara, dia sebenarnya dibebaskan sebab pertuduhan cacat, bukan sebab tiada prima facie. Ini perlu faham saudara. Pertuduhan cacat sebab figure ataupun jumlah 0.5 juta, bukan sebab tak ada salah guna kuasa. Maknanya saudara, artinya saudara, rasuah tu dikatakan dicacatkan oleh peguam yang katanya dalam keadaan yang sebegitu. Dia bebas bukan sebab menang perbicaraan, saudara. Pertuduhan perlu dikemaskini saja. Jadi perbicaraan di Mahkamah Session masih berjalan. Sebab itu janganlah kita buat tuduhan yang melampau-lampau. Dengar laporan sebenar, saudara. Sebab itu saya bagi tahu pesan pada kawan-kawan, mereka yang mengiringi Datuk Tan Sri Muhyiddin, saya ingatkan jangan suka sangat. Memanglah hari ini kerana Perdana Menteri tidak campur tangan. Banyak mereka mengatakan bahawa ini adalah tuduhan terpilih. Sebaiknya kita dengar kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh mereka sebelum ini bahawa kononnya ini membawa Tan Sri Muhyiddin ke mahkamah atas tuduhan rasuah sebagainya adalah tuduhan politik. Tapi hari ini saya terbukti yang Perdana Menteri tak campur. Terbukti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mencampuri urusan badan kehakiman sebagaimana yang mereka lakukan saudara waktu mereka berkuasa. Tapi saudara jangan lupa, ada 2 kes lagi belum selesai dan banyak lagi yang belum dituduh pun, termasuk kes yang melibatkan menantunya. Jadi saya haraplah teman-teman jangan berkepak sangat, kata Datuk Lokman Adam di atas kiriman. Dia kata jangan berkepak sangat. Kepada yang tak mengikuti, Tan Sri Muhyiddin ada 6 kes mahkamah, 4 kes salah guna kuasa. Yang ini dia menang di Mahkamah Tinggi, tapi pendakwa raya boleh buat rayuan. Ada lagi 2 kes, lebih kurang 155 juta. Kes ini masih berjalan. Jadi bagaimanapun saya agak tertarik dengan catatan daripada saudara Hisham Jalil. Cuma saya nak tengok supaya janganlah bila saya membaca ini dia terjerat dalam contempt of court. Kerana menurut hantaran saudara Hisham Jalil selaku Majlis Tinggi UMNO, katanya pagi ini bekas Perdana Menteri dan Pengurusi Bersatu Tan Sri Muhyiddin dibebaskan dari tuduhan rasuah oleh Mahkamah Tinggi
berkenaan kes rasuah 200 juta dari Jana Wiwawa. Fakta tuduhan diberi oleh SPRM ialah Tan Sri Muhyiddin telah meminta rasuah lebih 200 juta di pejabat Perdana Menteri dari 3 syarikat. Sebutlah Bukhari, Nepturis, Mamfor. Dan 195 juta telah masuk ke akaun Parti Bersatu dari Bukhari Ikuti sebelum pilihan raya umum tempoh hari. Jadi, kata Syam Jalil, sebab pembebasan yang diberi oleh mahkamah ialah kerana tidak salah mengikut akta SPRM. Jadi sebab itu, dia pun menimbulkan persoalan lah. Apakah apabila sesiapa saja dia Perdana Menteri atau Menteri, kalau mereka meminta rasuah dan sebagainya kerana untuk dana politik, apakah tidak bersalah? Itu keadaannya, saudara. Jadi sebab itu, walaupun kita rakyat tak boleh nak kata kita tak bersetuju, saudara. Apa saja diputuskan oleh mahkamah, kita harus bersetuju dan mendengar dengan teliti. Jangan pula kita membuat andaian yang bukan-bukan. Kerana memang kita faham, kalau wang itu ada, tidak dinafikan. Ya, saudara, sebab itu Saudara Syam Jalil menggesa sebagai pegawai negara memfailkan rayuan pendakwaan ke atas kes ini di Mahkamah Rayuan. Sebab jika kes ini menjadi keputusan dan duluan, saudara, ataupun presiden undang-undang, maka lebih teruklah rasuah akan berleluasa di negara ini. Demikian kenyataan daripada Saudara Syam Jalil. Bagaimanapun, Jabatan Peguam Negara telah pun menjelaskan bahawa mereka akan membuat rayuan di Mahkamah Rayuan Putrajaya berhubung pembebasan Presiden Parti Peribadi Bersatu Tan Sri Muhyiddin atas 4 kes salah guna kuasa untuk rasuah berjumlah 232.5 juta. Dan perkara tersebut telah dimaklumkan oleh pengarah kanan bahagian perundangan dan pendakwaan SPRM, iaitu Datuk Wan Syarudin Wan Ladin, ketika ditemui oleh media di luar mahkamah pagi tadi, saudara. Katanya notis rayuan itu adalah membabitkan keputusan mahkamah yang membebaskan Tan Sri Muhyiddin. Jadi katanya kita akan merayu dan failkan notis. Jadi bila ditanya mengenai baki lagi 3 pertuduhan terhadap Tan Sri Muhyiddin, iaitu pengubahan wang haram dan menerima hasil aktiviti haram AMLA, Wan Syarudin berkata pendakwaan akan memohon di Mahkamah Session agar pembicaraan kes itu ditangguhkan. Sementara dia tunggu rayuan, dan kes itu ditangguhkan dulu untuk sementara. Katanya sebelum ini mahkamah telah pun menetapkan pada 19 September depan untuk sebutan semula kes bagi permohonan pembicaraan bersama. Lebih daripada itu katanya saya tak boleh komen. Kemudian saudara, Jabatan Peguam Negara mengesahkan tengah hari tadi bahawa kerajaan telah pun memfailkan notis rayuan berhubung keputusan Mahkamah Tinggi untuk melepas dan membebaskan Presiden Parti Peribadi Bersatu Tan Sri Muhyiddin awal pagi tadi, saudara. Pihak pendakwaan katanya dengan ini ingin menyatakan bahawa notis rayuan ke atas keseluruhan keputusan tersebut telah pun difailkan hari ini. Itu kata Pejabat Peguam Negara. Dalam kenyataan tersebut, jabatan itu turut menegaskan keputusan mahkamah hari ini hanya bersabit tuduhan yang dihadapi oleh Tan Sri Muhyiddin di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM 2009. Pihak pendakwa juga ingin menjelaskan bahawa permohonan yang telah diputuskan oleh mahkamah tadi hanyalah berkenaan dengan 4 pertuduhan bagi kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM saja. Jadi 3 lagi pertuduhan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram ke atas pengurusi Perikatan Nasional itu masih kekal dan akan melalui peringkat sebutan di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 19 September. Ya, saudara. Jadi keputusan hari ini, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Jamil Hussein berkata pertuduhan ke atas bekas Perdana Menteri itu adalah cacat dan tidak selaras dengan kanun tata cara jenayah. Jadi Jabatan Peguam Negara telah pun memfailkan notis rayuan berhubung keputusan Mahkamah Tinggi tersebut, saudara. Jadi kenyataan Peguam Negara itu Tan Sri Idris Harun turut mengeluarkan kenyataan bahawa keputusan mahkamah melepaskan Tan Sri Muhyiddin itu hanya melibatkan 4 pertuduhan. Bagaimanapun beliau berkata 3 lagi pertuduhan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram adalah kekal. Tarikh sebutan bagi kes itu di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 19 September.